شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita manjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah kurnia serta kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan kesempatan untuk hadir di rumah Allah, berkongsi ilmu, membincangkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, membincangkan tentang hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbincang tentang agama Allah yang telah Allah turunkan kepada kita untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu taala. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Setiap hari dalam kehidupan kita menjadi kewajipan untuk kita semua minta kepada Allah SWT dengan lafaz ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah satu-satunya permintaan yang menjadi kewajipan bagi kita, tidak pada permintaan lain. Kita ada berbagai permintaan, kita ada berbagai permohonan, namun tak ada apa yang kita minta yang menjadi wajib, Allah wajibkan untuk kita minta, melainkan ihdinas siratal mustaqim. Dan ucapan ini disebutkan sebanyak minimumnya 17 kali sehari yang menjadi kewajipan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan secara lafaz kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu as-salah baini wa baina 'abdi qismain. Aku membahagikan bacaan Al-Fatihah antara aku membagikan bacaan Al-Fatihah di dalam solat tersebut kepada dua bahagian. Idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba itu menyebut alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, qala Allah azza wa jal, Allah SWT menyahut apa yang kita kata dalam salat tersebut dengan mengatakan hamidani abdi, hamba aku memuji aku. Idza qala al-'abdu, apabila hamba itu kata lagi ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jal, Allah SWT berfirman, asna alayya 'abdi, hamba aku menyanjungi aku. Idza qala al-'abd, apabila hamba itu kata Malik yaumiddin,
Allah SWT mengatakan bahawa hamba aku mengagungkan aku. Idza qala al-'abdu, bila hamba tu mengatakan bahawa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia melafazkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla, maka Allah SWT berfirman, hadza baini wa baini 'abdi, hadza baini wa baina 'abdi, ini adalah pembahagian antara aku dan hamba aku. Wali 'abdi, untuk hamba aku, masa'ala, apa yang diminta. Jadi tuan-tuan perhatikan, setiap kali bacaan Al-Fatihah yang kita bacakan dalam solat, Allah menyahut setiap satu lafaz perkataan yang kita sebut dalam surah Al-Fatihah tersebut. Apabila kita kata Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah kata hamba aku puji aku. Bila kita kata lagi Ar-Rahman Rahim, Allah kata hamba aku sanjung aku. Apabila kita kata Allah memuliakan aku, ya. Kemudian bila kita kata Malik Yaumiddin, Allah kata, Allah sahut hamba aku mengagungkan aku. Apabila hamba tu kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah pun menjawab, ini adalah pembahagian antara aku dan hamba aku, dan untuk hamba aku apa yang dia minta. So dekat sini dalam solat menjadi kewajipan untuk kita minta sesuatu, ya. Dan Allah sendiri ajarkan sehingga Nabi SAW mengatakan, la salatan liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, tak ada solat bagi orang yang tak baca Al-Fatihah. Jadi kewajipan untuk kita baca, di antara sebabnya adalah ada permintaan, iaitu memohon kepada Allah SWT jalan yang lurus. Tidak ada gunanya untuk kita seandainya dunia ini seluruhnya milik kita, namun kita tidak mendapatkan daripada Allah jalan yang lurus, hidayah kepada jalan yang lurus. Jadi ini dua perkara penting, ya. Pertamanya hidayah, iaitu meminta kepada Allah SWT taufik, ya, hidayah dan taufik agar Allah membimbing kita kepada jalan yang lurus. So persoalan, ya, bila disebutkan jalan yang lurus yang kita minta saban hari, dan kita kena sedar kita meminta perkara ini dan perkara ini sangat penting untuk kita. Bila Allah kata ini adalah pembahagian antara aku dengan hamba aku, dan untuk hamba aku apa yang dia minta, kita memula mengatakan apa? Ihdinas siratal mustaqim, hidayahkanlah kami jalan yang lurus. Persoalan, ya. So hidayah ni, bila bersebut tentang hidayah, ada 3 jenis hidayah dekat sini, ya. Satu dipanggil sebagai hidayah fitrah, ya. Yang kedua adalah hidayah ilmu, ya. Dan yang ketiga adalah hidayah kekuatan, iaitu kita minta, pertamanya yang kita minta adalah ilmu dan kekuatan, ya, supaya Allah berikan kita ilmu dan supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ada orang diberikan dia hidayah di ilmu, namun dia tak ada kekuatan untuk mengamalkannya. Ada orang rajin nak beramal, namun dia tidak mempunyai ilmu dalam amalan dia. Sebab itu Allah sebut, antaranya adalah Allah kata, lepas tu kita kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang yang dimurkai, bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Orang yang dimurkai adalah orang yang diberi ilmu namun tidak mengamalkan ilmu, dan orang yang sesat mereka beramal tanpa dasar daripada ilmu daripada Allah Subhanahu Taala. Jadi sebab itulah kita memohon kepada Allah Subhanahu Taala, ya, ilmu
dan juga kekuatan untuk bawa kita kepada siratal mustaqim. Apakah itu siratal mustaqim? Kan? Baik, tuan-tuan, saya nak ajak kita lihat di dalam surah Al-Ma'idah, surah yang ke-5, ayat yang ke-16. Kemudian setelah kita perbincangkan perkara ini, kita tanyakan kepada diri kita, adakah kita telah mendapatkan apa yang kita minta tersebut, iaitu hidayah kepada jalan yang lurus. Berkaitan dengan hidayah, iaitu ilmu dan taufik. Dan apa tu pula siratal mustaqim? Ya. So Allah kata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, muka surat 110. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-16, muka surat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Mari kita lihat ayat ini dan kita tadabbur agar kita dapat faham dan mengamalkan ayat ini. Allah SWT berfirman, yahdi bihillah. Tuan-tuan perhatikan, Allah kata dengan Al-Quran itu Allah akan beri hidayah. So saya ulang sekali lagi, yahdi bihillah, dengan Al-Quran itu Allah akan beri hidayah. Jadi bahagian ini, dalam ayat ini, bahagian ini Allah kata, kamu kena ada Al-Quran, kamu kena pelajari Al-Quran, kamu kena fahami Al-Quran, dan dengan Al-Quran inilah aku akan beri kamu hidayah. Ya, di sebalik makna ayat ini, atau dipanggil sebagai mafhum mukhalafah, di sebalik makna ayat ini, kalau Allah kata dengan Al-Quran Allah akan beri hidayah, itu bermaksud tanpa Al-Quran Allah tidak akan beri hidayah. Jadi hidayah yang kita nak sekarang ini, yang kita kata ilmu tersebut, hidayah ilmu tersebut adalah Al-Quran. Ya. So para ulama telah mengumpulkan hak Al-Quran ini ada 7 yang kita kena lunaskan sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang. Ya. Hak Al-Quran yang dipertanggungjawabkan ke atas kita, terutamanya sebagai seorang Muslim, ada 7 yang kita akan dipertanyakan oleh Allah SWT di hari akhirat, di hari pertemuan kita dengan Allah SWT. Ya. Sebab itu di antara lafaz hadis Nabi SAW mengatakan bahawa amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa binabiyikal ladzi arsalta. Aku beriman dengan kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan Rasul yang telah engkau utuskan. Ya. Jadi ini, bila Allah SWT turunkan Al-Quran untuk kita imani. Baik, saya sebut tadi ada 7 hak Al-Quran
untuk kita berikan penegasan untuk mendapatkan hidayah daripada Allah SWT. Yang pertama, beriman. Ya. Beriman kepada Al-Quran. Beriman bahawa Al-Quran diturunkan Allah, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan kita tidak ragu apa yang terkandung di dalam Al-Quran Karim. Sebagaimana Allah SWT menyebut dalam surah Al-Baqarah yang pertama, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Inilah kitab tiada keraguan di dalamnya. So kita beriman, percaya, yakin kitab ini dari Allah, diwahyukan kepada baginda Rasulullah SAW, dimulakan dengan suratul Fatihah, ditutup dengan surah An-Nas yang terdapat di dalamnya 114 surah. Kerana dengan Al-Quran inilah yang kita imani ini, dengan Al-Quran ini Allah akan beri hidayah. Kita mintalah macam mana pun, Al-Quran tak dipedulikan. Macam mana? Kemudian kita kata kita berada di atas hidayah, kemudian kita mendapat hidayah. Allah kata yahdi bihillah, dengan Al-Quran itu Allah akan beri hidayah. So pertama, beriman. Yang kedua, membaca Al-Quran. Ya. So Al-Quran ini diturunkan dengan cara baca yang tertentu. Dekat mana nak dipanjangkan, dekat mana nak dengungnya, dekat mana nak dipendekkan, dekat mana nak diqalqalahkan, dekat mana nak diibtida, nak dimulakan, dekat mana nak diwakafkan bacaan, ya, dan sebagainya. So kita kena pelajari pula, ya, hak Al-Quran yang kedua itu membaca. Sebab itu kita diajarkan ilmu tajwid untuk kita membaca dengan betul. Betapa banyak orang membaca, ya, tanpa memberikan pemerhatian kepada hukum-hukum tajwid. Baik, yang ketiga, hak Al-Quran, ya, iaitu mentadaburi isi kandung Al-Quran. Ya. So berkaitan dengan mentadabur Al-Quran Al-Karim adalah perintah Allah SWT kepada umat manusia untuk kita memberikan perhatian kepada Al-Quran Al-Karim. Mari kita lihat sekejap lagi kita kembali kepada surah Al-Ma'idah ini. Ya, tuan-tuan perempuan boleh tandakan, sebab kita nak beri pemerhatian kepada surah Al-Ma'idah ini. Ya. Kita lihat surah yang ke-47, iaitu surah Muhammad, ayat yang ke-24. Al-Quran yang sama, muka surat 509. Saya ulang, surah Muhammad, surah yang ke-47, ayat yang ke-24, muka surat 509. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an aw ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran Karim, tidak berusaha untuk memahami apa yang Allah SWT mengatakan, tidak berusaha untuk memikirkan apa yang Allah sampaikan, Allah wahyukan kepada baginda Rasulullah melalui Al-Quran Karim. Kemudian Allah kata, "Am ala qulubin aqfaluha?" Ataukah hati mereka telah terkunci?
So Al-Quran ada berkaitan dengan hati. Ya. So hati kita mencari satu usaha untuk mencari redha Allah SWT. Namun bila kita tak tahu jalan untuk menuju kepada Allah, mencari redha Allah SWT, yang Allah hanya beritahu melalui Al-Quran Karim apa yang Allah nak, apa yang Allah suka, apa yang Allah marah, apa yang Allah murka. Ini semua disebutkan dalam Al-Quran Karim. Kemudian dicontohkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita praktikkan dalam seluruh kehidupan. Sebab itulah baginda sallam adalah sebagai penjelas kepada Al-Quran. Jadi kita kena mentadabbur Al-Quran. Ini hak Al-Quran. Satu masalah hati yang terkunci. So hati kita terbuka atau terkunci. Ya. Dan alhamdulillah di pagi yang mulia ini Allah izinkan kita untuk setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya melihat ayat Allah SWT untuk kita mentadabburinya. Kita sedang usahakan satu usaha untuk memahami apa yang Allah sampaikan. Begitu juga saya nak ajak kita lihat bagaimana ancaman Allah SWT terhadap orang yang tidak memberikan pemerhatian kepada Al-Quran. Ya. Dalam sudut mentadaburi Al-Quran ini. Ini adalah kunci utama di dalam Al-Quran. Memahami apa yang Allah SWT bagi tahukan kepada kita. So saya nak ajak kita lihat di dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat yang ke-179. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat yang ke-179. Muka surat 174. So firman Allah SWT, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah SWT berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ, sesungguhnya kami telah sediakan, kami telah campakkan ke dalam neraka, untuk neraka tersebut kathiran. Memakna kathir, apa maksud kathir? Ramai. Allah sebut dekat sini ramai. Siapa yang ramai itu? Minal jinni wal ins, daripada kalangan jin dan manusia. Ramai di antara jin dan manusia dicampakkan ke dalam neraka. Kenapa? Kenapa ramai? Bukan sikit yang dicampakkan ke neraka, tetapi ramai. Allah kata, lahum qulubun, Allah berikan kepada mereka hati dan akal fikiran untuk tujuan untuk memahami Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran, Allah utuskan baginda Rasulullah SAW untuk kita memahami Al-Quran. Allah kata la yafqahuna biha, mereka tak ada usaha untuk faham Al-Quran, tak ada keinginan untuk faham Al-Quran. Tuan-tuan,
Kita kena tanya diri kita, adakah kita bersikap begini? Adakah ayat ini ditujukan kepada kita? Adakah kita orang yang melakukan ini semua? Kemudian Allah kata lagi, walahum a'yunun, mereka ada mata untuk diberikan penglihatan untuk melihat ayat-ayat Allah. La yubsiruna biha, mereka tak gunakan mata mereka untuk melihat ayat-ayat Allah SWT. Walhum adhanun, mereka ada telinga, Allah beri mereka telinga. La yasma'una biha, mereka tidak mendengar ayat-ayat Allah. Jadi dekat sini Allah mengancam mana-mana jin dan manusia. Allah turunkan Al-Quran, Allah utuskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalahnya kepada kita. Dan kita diperintahkan pula untuk mentadabbur Al-Quran, memahami Al-Quran. Dan disediakan kita anggota penglihatan, akal fikiran dan telinga, agar kita dapat memahami kehendak Tuhan. Namun mana-mana manusia yang tidak memperdulikan ini, Allah kata ulaik, mereka itulah kal an'am, mereka inilah seperti binatang. Balhum adall, bahkan mereka lebih hina daripada binatang. Allah hina mereka, bahkan menghina mereka lebih hina daripada binatang. Wa ulaika humul ghafilun, ulaika humul ghafilun, mereka inilah orang-orang yang lalai terhadap hak-hak Al-Quran. Jadi pertama, hak Al-Quran tadi adalah untuk kita beriman dengan dia, meyakini tanpa sebarang keraguan sekalipun. Yang kedua, kerja kita untuk mendapatkan pahala dengan membacanya. Dan yang ketiga, kita hendaklah mentadaburinya, apa yang terkandung dalam Al-Quran Al-Karim. Yang keempat, ya, hendaklah kita mengamalkan isi kandungannya. Ini hak Al-Quran, ya, mengamalkan isi kandungannya. Apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang. Sebab itu, kalau kita lihat, saya nak ajak tuan-tuan lihat dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat yang ke-36, muka surat 423. Saya ulang. Surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat yang ke-36, muka surat 423. Rasulah, sepatutnya satu orang yang beriman, sama dia ada orang lelaki ataupun orang perempuan, tak sepatutnya untuk dia, apabila Allah telah menetapkan sesuatu dalam urusan agama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan sesuatu dalam urusan agama, tidak sepatutnya untuk orang beriman mengambil pandangan yang lain. Jadi kita kena pelajari apa kehendak Allah, bukan apa kehendak manusia. Apa yang Allah telah tetapkan untuk kita, kita kena tahu. Jadi Rasulullah SAW sebagai penjelas Al-Quran akan ajarkan kepada kita. Saya bawa contoh, ya, untuk kita fahami dua perkara ini, yaitu Allah perintahkan kita mendirikan salat. Di dalam Al-Quran hanya menjelaskan kepada kita tentang salat ini ada 3 cara saja: berdiri, rukuk dan sujud. Dan kita tak akan jumpa lebih dari itu. Jadi baginda Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita bagaimana nak mendirikan salat, bermula daripada takbiratul ihram sehinggalah memberi salam. Apa yang perlu kita, bagaimana kita nak bergerak, menggerakkan tubuh badan kita,
apakah yang perlu kita sebut dalam setiap keadaan pergerakan kita tersebut. Ya. Jadi itu tugas Nabi SAW untuk menjelaskan kepada kita. Begitu juga Allah perintahkan kita berzikir. Nabi ajarkan kita ucapan-ucapan zikir tersebut. Nabi sebagai penjelas Al-Quran. So Allah kata tak sepatutnya orang yang beriman apabila Allah dah tetapkan sesuatu, Rasul dah tetapkan sesuatu, okey, beginilah yang Allah nak, beginilah cara yang Allah nak. Ya. Tak sepatutnya mereka mengambil pandangan yang lain. Tu untuk orang beriman, lelaki atau perempuan, tak sepatutnya mereka mengambil pandangan yang lain. Mereka kena pelajari apa yang Allah nak, apa yang Nabi perjelaskan. Ini perkara ini perlu dipelajari. Kemudian Allah kata, wa may ya'sillaha wa rasulah. Seandainya kamu mengambil pandangan yang lain, itu bermaksud kamu melakukan maksiat terhadap Allah. Allah kata A, kamu ambil pandangan B. Nabi tunjuk cara A, kamu ikut cara B. Itu bermaksud kamu bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Wa man ya'sillaha wa rasulah. Sesiapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina. Sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. So, ya, bila kita perhatikan dekat sini, bila sebut pasal sesat, kita minta dekat Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta bukan jalan orang yang sesat, tapi kita pilih pula kesesatan. Wal iyad billah. Semoga Allah pelihara kita, lindungi kita, selamatkan kita daripada kesesatan. Amin, Allahumma amin. Baik. Jadi itu hak yang keempat. Pertama beriman, kedua membaca dengan tajwid, ketiga mentadaburinya, keempat mengamalkan isi kandungannya. Yang kelima menghafaznya. Ya, berapa banyak dah setiap tahun yang berlalu, berapa banyak Al-Quran yang telah kita hafaz? Kita tanyalah diri kita. Ya, tahun lalu sama, tahun ni sama, 3 tahun akan datang sama, 5 tahun lepas sama. Ini masalah. Jadi pertingkatkan hafazan kita. Ya, yang mana projek menghafaz Al-Quran ini adalah membawa kepada perkara yang keenam, iaitu mendakwahkan Al-Quran. Ya, pada pertemuan lepas, bulan lepas, kita berbincang tentang perkara ini juga. Ya, iaitu mengajak kepada menyampaikan apa yang Allah mahu, apa yang Allah bagi tahu. Itu kerja kita. Sebab itu saya nak ajak kita lihat di dalam surah Yusuf, surah yang ke-12, ayat yang ke-108, muka surat 248. Saya ulang. Surah Yusuf, surah yang ke-12. Ni hak Al-Quran yang ke-6. Surah Yusuf, surah yang ke-12, muka ayat yang ke-108, muka surat 248. So firman Allah SWT, Qul hadhi sabili, katakanlah oleh engkau Muhammad, inilah jalanku, ad'u ila Allah, yaitu
menyeru manusia kepada Allah SWT, mengajak manusia kepada Allah. Ini qul hadhi sabili, ini jalan Nabi SAW. Jalan Nabi adalah mengajak manusia kepada Allah SWT, mengajak manusia kepada Al-Quran. Ya, ala basirah, di atas ilmu, di atas bukti yang nyata. Kita kata ini Allah kata, ini Allah firmankan, ini apa yang Allah mahu, ini apa yang Allah larang, terjelas dalam Al-Quran Al-Karim. Ini yang kita sampaikan. Inilah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basirah, di atas ilmu yang jelas. Ilmu itu Al-Quran, penjelasan itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah SWT berkata lagi, Allah, Nabi diperintahkan, ana wa man ittabi'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Sesiapa yang mengikuti Nabi SAW, dia akan menyeru manusia kepada Allah di atas basirah, menyeru manusia di atas petunjuk Al-Quran, mengajak manusia kepada Allah SWT. Ya. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah SWT, dan tidaklah aku tergolong daripada golongan orang manusia yang mensyirikkan Allah SWT. Jadi pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran. Kedua, membacanya, hak Al-Quran. Yang ketiga adalah mentadaburinya, apa yang kita sedang buat sekarang ini. Yang keempat, mengamalkan isi kandungnya. Yang kelima, menghafaznya. Dan yang keenam, mendakwahkannya. Dan yang ketujuh adalah mempertahankan Al-Quran daripada sebarang penyelewengan. So ayat Al-Quran ini banyak diselewengkan oleh sebahagian manusia. Ya, bila Allah kata marjal bahraini yaltaqiyan, ya, pertemuan antara dua lautan. Ya, golongan Syiah mengatakan dua lautan itu adalah Ali dan Fatimah. Golongan Syiah yang lain mengatakan adalah dua lautan itu adalah Husain dan Hasan. Sedangkan Allah kata pertemuan dua lautan itu, dua lautan lah, sungai dan laut. Ya, dekat situ terdapatnya barzakh, adanya pemisah antara air masin dengan air tawar. Bukannya Fatimah dan Husain, bukannya Husain dan Hasan, dan sebagainya. Okey. Baik, kembali kepada surah yang kita bincang tadi, iaitu surah Al-Ma'idah. Kita sedang meminta kepada Allah SWT yang kita sebut tadi. Fokus kita balik, ihdinas siratal mustaqim. So Allah kata tadi, kita kembali kepada surah Al-Ma'idah ayat yang ke-16. Allah kata kembali balik, yahdi bihillah, dengan Al-Quran itu Allah akan beri hidayah. So kita nakkan hidayah, kita kena ada Al-Quran. Allah akan beri hidayah melalui Al-Quran Al-Karim. Kemudian Allah kata lagi, ya, manittaba'a ridwanahu subulas salam. Mana man, sesiapa. So Allah akan beri hidayah, ya, melalui Al-Quran itu Allah akan beri hidayah kepada sesiapa. Sesiapa yang macam mana? Ittaba'a, ikut. Ya, Allah akan beri hidayah kepada kita melalui Al-Quran dengan cara kita mengikuti petunjuk Al-Quran tersebut.
Jadi macam mana kita katakan kita ada hidayah, dapat hidayah, sedangkan pada kita tak ada Al-Quran Karim, tak ada petunjuk Al-Quran yang kita ikuti? Itu kita kena tanyakan diri kita. Sebab itu hak-hak Al-Quran tadi yang kita sebut, ya, ada 7 hak tersebut untuk kita laksanakan supaya kita dapat ikut kehendak Al-Quran Karim, ya, supaya kita berada di atas petunjuk Allah SWT, supaya Allah senantiasa memberikan kepada kita petunjuk. Salah kata lagi, ridwanahu, ikut jalan keredaan Allah. Baik, kita tanya diri kita, macam mana kita nak tahu Allah suka atau tidak? Macam mana kita nak tanya, nak tahu segala perbuatan yang kita lakukan tu Allah suka atau tidak? Ya, segala perkara yang kita tinggalkan itu Allah suka atau tidak? Macam mana kita nak tahu Allah redha atau tidak? So Allah SWT berfirman, saya nak ajak kita tengok sekejap bab ini dalam masalah keredaan, ya, kecintaan Allah SWT. Kita lihat dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat yang ke-31, muka surat 54. Saya ulang. Surah Ali Imran ayat 31. Qul, katakanlah oleh Muhammad, in kuntum tuhibbun Allah, kalau kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. So bukti kita ni Allah redha adalah sejauh mana kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sebutkan tadi, Nabi adalah sebagai penjelas Al-Quran. Jadi untuk kita tahu segala, mula daripada bangun tidur kita sampailah kita tidur semula, adakah ianya dengan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bangun tidur kita buat apa? Ya, bagaimana makan kita, pakaian kita, ya. Nabi tak ajar kita kena pakai jubah, Nabi tak ajar kita jenis pakaian, tapi Nabi ajar kita, ya, cara berpakaian. Ya, saya bawa contoh minum, makan yang paling mudah. Allah SWT berfirman, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikut cara syaitan. Nabi SAW mengatakan bahawa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalihi, sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Allah kata jangan ikut syaitan. Nabi kata syaitan minum dan makan dengan tangan kiri. Kita tanyakan diri kita, kita makan macam mana? Kita minum macam mana? Ada kita minum dengan tangan kiri? Ya. So Nabi kata, bila nak makan Nabi kata samillah. Nak makan baca bismillah. Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan kamu. Dan Nabi sebut pula syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Ada pula pandangan, ni kita bincang tadi dalam surah Al-Ahzab, Allah dah tetapkan sesuatu, Nabi dah tetapkan sesuatu, ya. Jangan, tak sepatutnya orang beriman mengambil pandangan yang lain. Satu pandangan dia buat macam ni, minum. Alaskan
tangan kanan, kemudian diminum. Apa sebab? Apa alasan? Ya, alasannya lah tak nak cawan ni kotor, cawan ni comot. Kalau pegang, makan, pegang cawan ni comot. Ini alasan. Siapa yang ajar alasan tu? Tak tahulah siapa. Ya, tapi kita tanya, pinggan kita comot tak? Kita kata pinggan kita lagi comot daripada cawan. So kenapa cawan kita risaukan kecomotan dia, comot tu? Kenapa pinggan tu kita tak risau pasal comot tu? Begitulah tipu daya syaitan. Kita akan ditipu selicik-liciknya, walaupun perkara kecil, perkara makan, minum, tapi benda hari-hari. Setiap harilah bila time minum aja, masa makan ambil macam ni, ambil macam ni. Tiap hari. Satu hari makan 3 kali lah dia buat. Ya. So, ikut Nabi sallallahu Allah kata. So kita tengok kat sini, yuhibbukumullah. Kalau kamu ikut Nabi SAW, Allah akan cinta kamu. Kita akan dapat redha Allah, sebab kita mengikuti petunjuk Nabi SAW. Bukan itu saja, Allah bagi kita satu bonus apa dia? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan disebabkan kita ikut petunjuk Nabi tadi, Allah akan ampunkan dosa-dosa untuk kita. Betapa besarnya manfaat, ya, kita mengikuti petunjuk Nabi. Kembali kepada surah Al-Ma'idah ayat yang ke-16 tadi. So Allah kata, kita nak cari jalan redha Allah. Yahdi bihillah man ittaba ridwanahu subulas salam. Kita nak cari jalan keselamatan. Selamat dekat dunia, tidak tersesat. Selamat dekat akhirat, selamat daripada api neraka. Ya, dimasukkan kita dalam syurga. Jadi kita nak tahu jalan tersebut. So dengan Al-Quran itu Allah akan beri hidayah. So tumpuan kita adalah dengan Al-Quran Karim. Kemudian Allah SWT berfirman, wallahu, kemudian Allah kata, wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznih. Dengan Al-Quran itu Allah akan keluarkan mereka daripada zulumat, daripada kegelapan, tak tahu kebenaran, ya, nak mencari jalan lurus. Allah akan keluarkan mereka melalui Al-Quran tersebut. Ya, kemudian Allah kata lagi, wa yahdihim. Dengan Al-Quran itu Allah akan hidayahkan mereka ila siratin mustaqim. Perhatikan ini. Dengan Al-Quran itu Allah akan hidayahkan mereka kepada jalan yang lurus. Saban hari kita minta kepada Allah SWT, ihdinas siratal mustaqim, hidayahkanlah kami jalan lurus. Allah kata, ini Al-Quran, ambil Al-Quran ni. Dengan Al-Quran ini kamu akan dibimbing oleh Allah SWT kepada jalan yang lurus. Ya. Jadi semoga Allah SWT memberi kita taufik dan hidayah, dan memberikan kita kefahaman, berusaha untuk memahami Al-Quran Al-Karim, dan Allah menunjukkan, semoga Allah SWT hidayahkan kepada kita jalan yang lurus. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin cukup sekarang itu. Kita jumpa lagi akan datang insya-Allah untuk majlis tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.